Halo semua, saya ada satu kisah seram episode kedua pada malam ini yang menyeramkan lagi dari yang lain. Sebelum Anda mendengar kisah seram ini, jangan lupa tekan langgan subscribe channel Nekem Skuni Channel. Sekiranya Anda tidak tekan, Anda akan rugi. Subscribe channel saya sekarang dalam tempoh ujung bulan 12 sini sampai tahun hadapan saja. Sekiranya Anda suka program seram ini, jumpa visit seterusnya. Tekan langgan channel ini, Nekem Skuni Channel, ada link di bawah itu sekali. Kongsikan link channel tersebut. Sekiranya Anda tidak kongsikan link itu, Anda akan nasib malam tidak berbau. Anda akan menasib sial selama-lamanya. Tekan langgan. Halo semua, saya ada satu kisah seram episode kedua pada malam ini yang menyeramkan lagi dari yang lain. Sebelum Anda mendengar kisah seram ini, jangan lupa tekan langgan subscribe channel Nekem Skuni Channel. Sekiranya Anda tidak tekan, Anda akan rugi. Subscribe channel saya sekarang dan tempoh ujung bulan 12 sini sampai tahun hadapan saja. Kiranya Anda suka program seram ini, jumpa visit seterusnya. Tekan langgan channel ini, Nekem Skuni Channel, ada link di bawah itu sekali. Kongsikan link channel tersebut. Sekiranya Anda tidak kongsikan link itu, Anda akan nasib malam tidak berbau. Anda akan menasib sial selama-lamanya. Tekan langgan. Satu program seram episode ketiga. Selamat malam semua. Saya ada di sini. Ada satu lagi kisah seram. Jangan balik lambat ke rumah. Nanti ada makhluk halus ikut kamu balik ke rumah. Nama saya Johan. Hobi suka bermain bola bersama kawan saya pada sebelah petang. Di rumah tak ada siapa-siapa pun. Ia berjaga rumah saya. Terpaksalah membawa adik lelaki saya datang bermain sekali. Sebab dia masih kecil, hanya mampu tengok sajalah. Memula saja saya rasa kasihan dengan adik sendiri. Nasib baik dia bawa permainan dia sendiri datang ke sini. Selepas selesai bermain dengan kawan-kawan saya pun nak balik ke rumah. Secara tiba-tiba saja perangai adik lelaki saya berubah macam tak nak dengar cakap. Saya cakap balik ke rumah adik. Dia kata saya masih nak bermain dengan kawan saya di sini. Apabila saya tengok sebelah adik lelaki saya, tidak ada sesiapa pun bermain dengan kamu. Jom balik ke rumah adik. Bila sampai ke rumah, adik lelaki pun mengamuk secara tiba-tiba. Bila masuk ke rumah, ke dalam rumah serasa panas di pemandangan menjerit sekali. Apabila mak saya pun keluar dari bilik untuk berhenti bersolat, macam seolah-olah adik lelaki sedang kerusakan semua barang di dalam rumah dirosakkan oleh adik saya sendiri. Sebab ini mak kata jangan balik lambat ke rumah pada petang ini. Nasib baik ada Ustaz Kazim sempat datang ke rumah saya untuk malhalus ataupun jin di dalam tubuh adik lelaki saya. Satu lagi, program seram episode 2, episode ketiga, Mawar terperangkap di pusat beli belah Alam Bunian. Selamat malam semua. Saya baru saja terima sebuah kisah seram lagi pada malam ini. Saya ada banyak kisah seram di sini. Jom pergi kisah pertama. Kisah seram pertama ada seorang gadis bernama Mawar terperangkap pusat beli belah di Alam Bunian dengan separuh sedar. Mawar ternampak sebuah pusat beli belah yang sangat canggih seolah-olah berada di masa hadapan. Dengan ini, Mawar pun masuk dalam pusat beli belah di Alam Bunian itu. Walaupun seorang diri di sini, saya tidak sabar nak beli semua barang di sini. Nampak banyak barang yang bagus di sini. Rugi saya tidak bawa kawan-kawan saya datang di sini. Biasalah perempuan di Malaysia suka sangat berbelanja dengan boros berbanding dengan lelaki yang lagi pelik. Kenapa? Kerajaan Malaysia sedang upaya untuk melindungi kebajikan wanita berbanding lelaki. Saya ada membuat kajian statistik
jumlah populasi kaum lelaki semakin berkurangan, pendapat saya di sini adalah perlukan untuk menambah jumlah populasi kaum wanita di Malaysia. Semua pusat ekonomi dikuasai oleh kaum Hawa sekarang ni. Pada tahun 1880-an dahulu, semua kaum lelaki berkuasa untuk menguasai ekonomi di Malaysia. Sepatutnya ia menjadi pegawai ada lelaki, ibu kaum wanita bekerja di bank. Saya terasa sangat marah kerana maras lelaki telah dipijak oleh kaum wanita di Malaysia, dan senang-senang saja kaum wanita memandang rendah terhadap semua kaum lelaki di Malaysia. Satu lagi, kenapa hospital tidak kurangkan saja jumlah populasi kaum wanita di Malaysia? Tambahkan lebih banyak jumlah populasi kaum lelaki di Malaysia. Semakin ramai kaum wanita belajar di tinggi sehingga menjejak kaki di universiti. Masih banyak lagi persoalan saya. Kenapa semua syarikat besar di Malaysia suka sangat memberi peluang kepada kaum wanita tanpa kamu sedar jumlah populasi kaum lelaki semakin berkurangan berbanding jumlah populasi kaum wanita banyak lagi. Tolonglah semua orang lelaki, tolong sedar sikit, jangan terpedaya dengan rauan wanita untuk minta kerja dengan syarikat anak. Kalau anak lelaki dan menjaga marah kamu sebagai seorang lelaki, jangan beri peluang kepada kaum wanita untuk meminta kerja dengan anak. Sekira tidak peduli hak syarikat anak akan bankrupt. Selepas ini semakin ramai kaum wanita berkuasa seluruh di Malaysia. Semua kaum wanita Malaysia akan senang memijak dan menghina, termasuklah memandang rendah terhadap golongan lelaki tidak pilih tua, dewasa, remaja, kekanak lelaki sekalipun. Saya hanya nak kembalikan maruah seorang lelaki tidak dihina lagi. Semua kaum wanita perlulah menghormati kaum wanita, tidak memandang rendah terhadap golongan lelaki lagi. Saya hanya nak kembalikan maruah seorang lelaki tidak dihina lagi. Semua kaum wanita perlulah menghormati kaum lelaki dan tidak memandang rendah terhadap golongan lelaki lagi. Saya bercadang kepada kerajaan Malaysia untuk menubuhkan satu persatuan bapa-bapa Malaysia ataupun persatuan menghormati kaum lelaki Malaysia, PMHKLM, dan ringkas PBBM. Tidak siapapun kaum wanita untuk berani menghina kaum lelaki ataupun memandang rendah terhadap lelaki maupun segi pekerjaan dia. Sekiranya kaum wanita mencuba memandang rendah kepada kamu lelaki dan memandang segi pekerjaan suami dia, kalau wanita cuba memandang rendah terhadap kepada lelaki, menghina kaum lelaki, wanita telah menghina mana-mana lelaki berada di sekeliling dia, perlulah disumbatkan penjara selama 60 tahun di penjara supaya boleh kembalikan maruah seorang lelaki pada tahun 1880-an seperti dulu lagi. Kita kembalikan kepada Mawar lagi. Boleh tak Mawar keluar dari pusat beli-belah alam dunia tersebut? Mungkin Mawar semakin cemas apabila dia tidak menjumpai sebarang jalan keluar dari pusat beli-belah di alam dunia tadi. Macam mana saya nak keluar dari pusat beli-belah di alam dunia ni? Ada sesiapa tak tolong saya keluar dari tempat pusat beli-belah ni? Tiba-tiba seorang pakcik datang kepada Mawar. Nama kamu Mawar kan? Macam mana pakcik boleh tahu nama saya? Semua orang tinggal di sini tahu nama kamu Mawar sebab kamu berbelanja dengan boros. Saya berada di mana sekarang ni pakcik? Kamu sekarang Mawar berada di alam dunia. Tidak siapa pun boleh keluar dari alam dunia kerana kamu Mawar berbelanja dengan boros. Bukan setakat belanja dengan boros, ada lagi ibu-ibu tidak menunai janji, sering mungkin janji kepada anak dan sering menipu kepada anak lelaki kerana ibu-ibu mengambil berat terhadap adik perempuan sendiri berbanding dengan anak lelaki pun telah terperangkap di alam dunia di sini. Cara ibu-ibu dia perlu berterus terang kepada anak lelaki, bukan melindungi adik perempuan sendiri di rumah. Sebab itulah ibu Emma tidak dapat keluar dari alam dunia dan mengambil berat terhadap adik perempuan sendiri, bukan anak lelaki dia. Nama alam dunia ini tempat kejujuran, bukan tempat untuk menipu kepada anak lelaki, bukan mengambil berat terhadap adik perempuan sendiri macam ibu Emma tadi. Sampai di sini saja program seram episod seterusnya. Jumpa lagi.